Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'dahu fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahu faqad fadzal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya dunia. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di kalangan hamba makhluk Allah taala yang soleh. Ditempatkan kita di kalangan orang yang baik-baik. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tempatkan kita di kalangan orang yang baik. Jikalau kita ni ada keazaman nak jadi orang yang baik. Payah nak faham tu kan. Jadi apa bondo sekalipun kita nak buat ni, bondo ni kono jadi bondo yang baik, menjadi satu kesukaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan? Minggu ni betul kan? Minta maaf lah minggu lepas. Senia nak pergi kan. Muka suap apa? Okay, sambungan Minhajul Abidin, Aqabah yang ketiga, penghalang. 74. Baik, kita lihat penghalang. Penghalang apa? Penghalang kepada ibadah. Apa yang membuatkan ibadat kita ni terhalang? Nah, bahaya tak? Bahaya lah. Sebab ibadat ni lah yang nak membuatkan akan kesukaan Allah Ta'ala. Ibadat inilah yang nak boleh kita ni akan rahmat. Rahmat ni kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau ibadat kita ni terhalang lah daripada kita buat, ataupun terhalang daripada Allah Ta'ala nak menerima, apa benda kebaikan lagi yang kita ada? Apa untuk kebaikan lagi? Itu sebab ulama membincangkan dalam kitab tasawuf ini, dalam kitab Minhajul Abidin, jalan-jalan para abid, perihal penghalang kepada ibadah. Yang pertama, dunia dan seisinya. Dunia dan isinya. Yang baik macam mana ni? Dunia ni tak payah kita ambil ke? Tidak, ambil lah dunia ni, asalkan tidak merosakkan kita punya akhirat. Itu je. Asalkan tidak merosakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takkan tak boleh ambil dunia, sebab dunia ni tuan-tuan sekalian persinggahan kita yang pertama. Lepas pergi alam Lauh Mahfuz, masuk alam Rahim, lepas tu alam pelaksana ni, alam untuk kita berusaha supaya sampai alam yang kekal abadi, alam kubur, lepas tu alam akhirat, alam yang kekal abadi. Jadi kena singgah dunia dulu. Jadi dunia ni nak tak nak kita kena ambil yang macam mana? Tidak memudaratkan ataupun tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Jadi supaya kita tahu ni apa yang boleh kita ambil, apa yang tak boleh kita ambil, dan kita kena tahu apa yang menjadikan mudarat ni. Apabila kita terlebih ambil dunia, apabila kita terlebih ambil bondo yang Allah Subhanahu wa taala tak bagi ambil, kita bantai ambil. Itu yang membuatkan kita ni tak capai matlamat kepada ibadah. Dan sampai satu tahap ibadat kita Allah Subhanahu wa taala tak terima, dan terhalang kita nak melakukan sesuatu ibadah. Sebab kita sekarang ni hidup atas muka bumi, sekarang ni dunia ni lah tempat yang nak dibahaskan ni. Tapi kita kena dengar elok-elok, bukan kita tolak keseluruhan dunia kita, tidak. Kita usaha sebab ini tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, usaha dunia dan akhirat kita. Yang kita nak bincang malam ni, apa yang menjadikan ibadat kita terhalang ataupun ibadat kita terhalang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Sambungan ni dan cara menolaknya ialah dengan bertajarud, iaitu mengosongkan hati daripada cintakan dunia dan hidup zuhud. Hanya anda wajib bertajarud dan berzuhud kerana dua perkara.
perkara yang pertama dah, kita masuk perkara yang kedua. Kenapa kita kena bertajarud ataupun mengosongkan jiwa kita ni daripada dunia. Okey, ini perkara yang kedua. Sebab apa perlu kita bertajarud? Sambungan perkara yang kedua. Daripada dua perkara yang tersebut dahulu tentang faedah yang akan anda perolehi dengan sebab bertajarud mengosongkan diri, mengosongkan hati ni daripada kebesaran dunia. Ada yang hidup hati kosong. Sebab apa hati kosong? Hidup ada semua tapi hati kosong. Sebab apa hati kosong sekalian? Sebab nilai dalam itu, iman itu tak ada. Sebab dia punya kehebatan kebesaran Allah Ta'ala tak ada. Sedangkan dalam hati ini tuan-tuan sekalian, kerana ada kehebatan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi nak mengosongkan apa? Nak mengosongkan hati ini daripada kebesaran dunia, masuk kebesaran Allah Ta'ala. Jadi akan anda perolehi dengan sebab bertajarud dan berzuhud pada dunia. Berzuhud pada dunia ini ialah kezuhudan itu akan memperbanyakkan nilai amalan anda serta memperbesarkan kadar kemuliaannya. Zuhud dunia ni tuan-tuan sekalian, kita ni tidak mengharap akan kehebatan kebesaran dunia, dan kita hidup ni apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Bukan zuhud ni kita pakai baju koyak gabak, tidak. Bukan zuhud sampai mandi seminggu tak mandi, rambut kusum masai, bukan, tidak. Itu bukan zuhud yang dimaksudkan. Zuhud yang dimaksudkan zuhud ke atas keduniaan kita. Jadi memperbanyakkan akan amal soleh yang membuatkan diri kita ni tuan-tuan sekalian zuhud bona-bona. Zuhud agama, zuhud akan kehebatan kebesaran dunia. Jangan kita faham zuhud ni pakai baju koyak rabak, compang-camping. Rasulullah smart, Rasulullah elok tuan-tuan sekalian, handsome Nabi, sisih rambut Nabi SAW, teratur rambut Nabi, pakaian Rasulullah lawa cantik. Bukan pakai koyak rabak campang-camping. Itu faham kita zuhud, yang faham kita yang mengundang akan fitnah orang pula. Ini zuhud terhadap kehebatan kebesaran dunia. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis, mafhumnya 2 rakaat salat daripada seorang alim lagi zahid hatinya. Zahid ni panggilan bagi orang yang berzuhud. 2 rakaat salat daripada seorang alim lagi zahid hatinya lebih baik dan lebih dikasihi kepada Allah Jalla Jalaluh daripada ibadat orang yang beribadat tanpa ilmu dan zuhud, meskipun ia beribadat selama-lamanya hingga sampai kepada akhir masa umur dunia. Masya Allah. Mana sampai kiamat tuan-tuan sekalian, dia ibadah tanpa ilmu dan tanpa kezuhudan akan dunia itu. Jadi lebih baik dia ibadat macam tu, lebih baik ibadat seorang yang berilmu. 2 rakaat solat daripada orang alim lagi zahid hatinya, orang yang ada pengetahuan. Lepas tu orang yang hati, tuan-tuan sekalian, tidak ada kebesaran kehebatan dunia. Itu sebab kita nak tolak dunia ni. Dia punya kehebatan. Kenapa kita kena tolak dunia dan seisi-isi yang masuk dalam hati kita? Kita tak salah guna dunia, kena faham tu. Kita tak salah guna dunia, tak salah, tak ada masalah, buatlah. Asalkan benda itu tidak langgar akan perintah Allah Ta'ala. Yang penting kebesaran makhluk ni jangan ada dalam hati. Kata seorang maulana, tuan-tuan sekalian, kamu tidak akan dapat sifat takwa, takutkan Allah Ta'ala selagi ada kebesaran dunia dalam hati kamu. Jadi kita tak nak ada kebesaran dunia dalam hati kita. Yang kita nak ada apa? Kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni tular, bahkan orang takut nak kotok-kotok tu kan. Kotok-kotok pintu tu kan, bagau-bagau. Ustaz tak pandang lagi lah. Orang jadi apa? Jadi goro ni, jadi takut. Jadi mufti faham bagi tahu. Orang Islam jangan takut. Yang kita nak takut hanya senyap kepada Allah Ta'ala. Betul tak? Betul lah tu. Tapi kadang-kadang kita cakap, alah mufti tak kena, boleh lah cakap mokak-mokak orang kena ni macam mana. Itu sebab kita nak tahan dalam hati kita, tak ada kebesaran makhluk melainkan kebesaran Allah. Sifat takut ni fitrah, tapi takut kita kadang-kadang merosakkan kita punya akidah. Takut kita tu jangan sampai rosak akidah kita.
Takut kita ni tuan-tuan sekalian, jangan sampai rosak akidah. Gembira kita jangan sampai rosakkan akidah keyakinan. Nah, kerja yang kita buat jangan sampai rosakkan akidah. Itu saja. Lagi-lagi kita hidup di akhir-akhir zaman ini. Jadi ibadat tuan-tuan sekalian, orang yang berilmu, lepas tu orang itu zuhud pula. Nah, makna zuhud atas keduniaan. Tak ada hebat makhluk, besar makhluk dalam diri dia. Bukan kita ada kereta, kita campak kereta kita dalam gaung, ada mutu, campak mutu kita dalam gaung, ada duit, kita bakar duit kita. Tak nak orang nak hidup dalam keadaan zuhud. Zuhud akal kita. Zuhud hanya fikir dengan akal, bukan zuhud yang sebenar. Itu kena faham betul-betul tuan-tuan sekalian. Macam mana kita nak tolak zuhud kita, kezuhudan kita terhadap kehebatan kebesaran dunia. Tak ada kebesaran dunia tuan-tuan sekalian melainkan kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah kau kereta rumah, tak ada salah. Salah ada kereta ada mutu, tak ada salah. Asalkan jangan kita jadikan apa yang kita ada ni maksud kehidupan kita, zuhud kita. Jadi 2 rakaat orang yang macam ni berilmu, lepas tu orang itu zahid pula, zuhud pula tuan-tuan sekalian akan keduniaan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah beritahu dia punya ibadat macam ni, orang yang macam tu ibadat lebih baik daripada orang yang tidak berilmu, orang yang hatinya ada kehebatan dunia dan isinya lebih baik kalau dia ibadat sepanjang-panjang sampai habis nyawa dunia ni. Sampai habis akan keduniaan dia punya umur. Jadi kita nak apa? Nak tolakkan hati kita. Maksud ulama ni dalam kitab Minhajul Abidin, nak jadikan hati kita jangan ada kehebatan kebesaran makhluk tu. Bahkan kita makan ubek ke, sebelum ni kita muzakarah dah kan, kita makan ubek ke, kita apa pun sekalipun ke, kita masuk KPJ ke, masuk apa Salam ke, masuk mana lagi? Masuk apa? Kemboja, apa hospital? Colombia, Kemboja, Colombia ke, masuk mana-mana tempat ke, Prince Court ke, Gleneagle ke Ampang kan, Prince Court mahal-mahal orang kaya duduk situ kan. Masuk macam mana, jumpa pakar macam mana dalam hati kita deh. Dalam hati kita, i'tiqad ke, keyakinan kita tak ada kebesaran makhluk, yang ada kebesaran Allah Ta'ala. Nampak rimau, nampak toyol, nampak hantu tinggi, hantu apa sekalipun tuan-tuan sekalian ifrit, masakan Masih Dajjal tak ada kehebatan melainkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam jiwa kita. Boleh ke buat ustaz? Usaha. Itu sebab dunia ni tuan-tuan sekalian darul amal, darul imtihan, amal, lepas tu diuji. Kalau tuan-tuan sekalian, kalau dosa kita tidak boleh terampun dengan amal kita, amal kita sikit, dan dosa kita Allah Ta'ala akan ampun dengan ujian. Nampak? Apabila kita kena uji tu, kita kena faham ini kafarah, ini Allah Ta'ala nak ampun dosa. Sebab dunia dia dalam imtihan. Kadang-kadang dosa kita tidak terampun dengan apa? Dengan amal. Amal kita sikit. Amal kita sikit tuan-tuan sekalian, dosa kita tak terampun dengan amal itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dengan ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Nampak tuan-tuan sekalian. Macam mana kita nak handle dunia itu? So jaga dunia kita tak boleh handle. Kita boleh kuasai. Rasulullah kata kita ada dunia ni kita boleh kuasai tuan-tuan. Asalkan kita tahu cara nak kuasai. Yang tak boleh kuasai satu je, nafsu tak boleh kuasai. So nafsu kita kena jadikan dia budak kita. Kita gunakan dia untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Nafsu ni bukan yang kita pandang nafsu jahat tu benda yang jahat. Nafsu ni dia kemahuan dan keinginan. Nanti kita bahas mengenai nafsu pula. Ini baru dunia, ada masuk makhluk yang toleh, lepas tu masuk syaitan, baru nafsu. Nafsu akhir sekali, barang yang paling bahaya, dia punya halangan. Ini dunia tuan-tuan, bapak sekalian. Betul, dunia kadang-kadang kita tak boleh nak rentasi akan akabah, liku-liku itu. Sebab kita dah hidup, kita kena rentas. Nak tak nak, kita rentas juga. Nak tak nak, kita kena rentas juga. Itu hidup kan. Tapi kenapa kita surrender dengan dunia kita, bahkan kita tak nak ambil tahu pun. Wa'iyadzubillah. Sedangkan inilah tuan-tuan sekalian keperluan kita sebelum nak pergi dunia yang kekal abadi. Tempat yang kekal abadi, yakni tempat akhirat. Yang tak ada amal dah tak ada imtihan dah tuan-tuan sekalian. Itu balasan. Bukan ujian masuk neraka, bukan ujian, itu azab, itu balasan. Yang ujian ni tempat imtihan kat ni tempat. Jadi kita nak buang kehebatan, nak buang kehebatan dunia dalam hati kita. Kalau bertajarud tadi, kosongkan hati, tak nak kehebatan dunia ni masuk kehebatan Allah Subhanahu wa taala.
Lepas tu kita zuhud itu tuan sekalian, dia tak ada kehebatan makhluk itu dalam jiwa kita melainkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tu deh. Jadi dia punya fadilat ataupun Rasulullah bagi tahu dia punya kelebihan. Orang yang bertajarrud, yang pertama yang sebelum ni kita bahas, lepas tu orang yang berzuhud akan keduniaan. Jadi kita kena jaga betul-betul lah dunia. Tak kira tuan-tuan ada Mercedes ke, tuan-tuan ada Ford Ranger ke, ada Mustang ke, ada apa, ada Ferrari sekalipun, tuan-tuan sekalian, tak ada masalah. Jadi jangan kita masuk kehebatan makhluk itu dalam jiwa gitu. Nah, sampaikan ada perniagaan, kita tak boleh mentaati Allah Ta'ala. Sampai tuan-tuan sekalian ada bondo-bondo ni, kekayaan pangkat kita, sampai satu tahap kita tak boleh semayang berjemaah. Salah lah tu. Nah, yang lebih tahu dah lah harta tak ada, susah apa kedanga bersekian pula tu tak semayang. Itu tahu lagi tu. Itu lagi hino. Wa yauzubillah. Nah, tak ada pangkat apapun, Datuk Tan Sri tak ada, dia punya hebat, dia punya lagak lebih pada itu. Wa yauzubillah. Tak ada pangkat apa pun. Nah, azan pun tak pandai. Tuan-tuan dia punya balagak. Ya Allah, wa yauzubillah. Motor pun tuan-tuan sekalian, motor tu dah 80 tahun, 80 tahun tak tukar-tukar, contoh kan. Dia punya belagak tuan-tuan sekalian, wa iyadzubillah. Lebih tahu pada orang kaya yang belagak. Perangai itu. Jadi kita nak buangkan kehebatan makhluk dalam jiwa kita. Jikalau kita susah sekalipun tuan-tuan sekalian, apabila kehebatan Allah Ta'ala ada dalam diri dalam jiwa, itulah kejayaan. Sebab kejayaan manusia Allah Ta'ala bagi pada makhluk bang. Bukan kepada pangkat kita, bukan kepada harta, bukan kepada dunia, kepada agama. Sebut pasal agama, tuan-tuan sekalian, semua boleh berjaya. Yang melibatkan diri pada agama Allah Ta'ala, semua boleh berjaya. Contoh itu tuan-tuan sekalian yang paling mudah lah ulama bagi kita fikir bagaimana keadaan batu yang ada dekat masjid ni dengan batu yang ada dekat luar. Batu yang ada dekat jamban dengan batu ada dekat sini. Sebab apa mulia batu dekat sini? Sebab ini berkaitan dengan agama. Kat situ fikir kita tahu dah bagaimana mulianya tuan-tuan sekalian orang yang besarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang ada kehebatan Allah dalam jiwa dia. Kat sini kita dapat lah, kita lihat bagaimana keadaan kapet ada kat sini. Kalau kapetnya terbontang dekat luar, mana lebih mulia tuan-tuan sekalian? Mulia kat sini. Tadi nak masuk kita buat apa? Cuci kaki, kita cuci mandi dulu, lepas tu kita berwuduk tuan-tuan sekalian. Ya Allah, mana sampai Al-Quran mukjizat. Orang letak kat mana? Letak lagi tompek-tompek yang lawa sampai berabuk-rabuk Al-Quran tu. Tak begitu tuan-tuan sekalian. Jadi kat sini kita nampak mulia dah. Itu sebab kita nak adakan kehebatan Allah. Bukan kita tak ambil dunia, salah. Ambil dunia tuntutan Allah Ta'ala. Sebab kita dah hidup atas muka bumi ni, memang tuntutan. Bekerja cari nafkah, tuntutan. Sahabat-sahabat pun bekerja cari nafkah. Jadi yang kita buat ni, apa yang kita buat ni, tuan-tuan sekalian, bapak sekalian, kita buat ni semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Semuanya sebab Allah Ta'ala. Tak ada sebab lain ni dah. Bukan sebab apa yang ada kehebatan yang kita nampak daripada kehebatan makhluk Allah yang dinamakan dunia. Jadi ustaz nak bertahun betul-betul lah. Jangan silap faham nanti marah orang ambil dunia. Yang kita tak nak ni kebesaran makhluk tu masuk dalam diri kita. Nak ambil lah, tapi penghisapan Allah Ta'ala amat halus. Satu-satu Allah Ta'ala hisap. Walaupun sebesar-besar zarrah kita punya amal, bahkan dengan kita punya dosa yang kita lakukan. Wa iyadzubillah. Baik. Maka apabila ibadat itu menjadi mulia dan banyak pahalanya dengan sebab zuhud itu, dengan sebab tak ada kehebatan dunia, kita berzuhud akan keduniaan kita, maka wajiblah bagi orang yang menuntut ibadat berzuhud pada dunia dan bertajarud daripadanya. Jika anda bertanya apa makna zuhud pada dunia dan apakah pula hakikatnya, jadi ulama buat persoalan. Kadang-kadang kita tanya apa dia punya makna zuhud, lepas tu pada dunia, dan apakah pula hakikat yang sebenar-benar. Kita nak berzuhud dengan sebab apa ni tuan-tuan sekalian? Nak berzuhud dengan apa? Ulama terangkan. Maka ketahuilah bahawa zuhud itu menurut ulama kami rahimullahu ta'ala ada dua. Menurut ulama tasawuf. Yang pertama, zuhud yang mampu dikerjakan oleh seseorang hamba Allah. Zuhud jenis ini ada 3 jenis. Zuhud yang mampu dikerjakan.
Yang pertama, meninggal mencari dunia yang belum ada dalam miliknya. Meninggal mencari dunia yang belum ada dalam miliknya. Yang ini kita boleh kerjakan. Ini kita dapat kerja. Kita apa? Meninggalkan mencari dunia yang belum ada pada dalam miliknya. Kita tak ada benda tu, kita tinggalkan cari benda tu. Mana qanaah, berpada-pada apa yang kita ada. Mana kita tak kisahlah. Kita ada dunia, orang lain ada dunia. Kita tak kisah benda yang tak ada pada diri kita. Apa yang ada kita guna pakai. Nah, itu yang pertama. Yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah Ta'ala. Yang kedua, membahagikan harta dunia yang terkumpul dalam miliknya. Membahagikan harta dunia yang terkumpul dalam miliknya. Mana banyakkan sedekah. Nah, ini zuhud antara kita boleh buat. Banyakkan sedekah. Yang ketiga, meninggalkan berkehendak kepada dunia dan meninggal berikhtiar untuk mendapat habuan dunia yang fana. Meninggalkan apa tuan-tuan sekalian? Berkehendak kepada dunia dan meninggal berikhtiar untuk mendapat habuan dunia dan fana. Okey. Bukan makna ulama baik itu kita tidak perlu bekerja. Kita perlu bekerja, cari kita punya nafkah, cari rezeki kita, tanggungan tu kita kena tanggung. Tetapi kita tidak mengharap akan apa yang kita cari. Lepas tu kita tidak mengharap akan habuan dunia yang fana. Mana pengharapan kita? Kalau harap pada dunia ni tuan-tuan sekalian, tak jadilah orang yang berzuhud. Jadi kita mengharap juga kepada makhluk itu. Jadi bukan bererti kita tidak perlu bekerja. Ini pemahamannya kena betul-betul. Jangan sampai kita tak buat apa-apa pekerjaan sampaikan kita duk goyang macam tu tak bekerja langsung tuan-tuan sekalian. Bahkan Umar bagi tahu langit tidak menurunkan hujan perak dan emas. Jadi Umar suruh bekerja. Lebih baik orang yang ambil tali, ambil kayu, pikul atas badan daripada orang yang meminta-minta. Itu kata Umar Al-Khattab. Jadi makna tuan-tuan sekalian, yang tiga ni yang mampu dikerjakan oleh seorang hamba Allah, zuhud ini, yang tiga benda ni, makna tuan-tuan sekalian, kita tidak mengharapkan habuan itu, bahkan kita tidak mengharapkan akan kehebatan kebesaran dunia. Bukan tak boleh memiliki. Kita tidak mengharapkan makhluk ini tuan-tuan sekalian beri mudarat dan manfaat. Yang kita harapkan adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab apabila dalam jiwa kita ni faham erti yang dibahaskan oleh ulama dalam Minhajul Abidin, kalau kita kerjakan sesuatu benda yang kita nak tapi kita tak dapat, kita tidak akan kecewa. Benda yang kita nak betul-betul kita nak ni tapi kita tak dapat. Bahkan kesihatan, kita pergi doktor ni, pergi tabib ni, pergi itu, pergi ni, berubahlah cara Islam. Tak elok-elok penyakit kita tuan-tuan sekalian. Jadi kita tidak, apabila hati ni tidak mengharapkan akan kesembuhan yang kita harap tu daripada rahmatnya Allah Ta'ala, hati kita akan kecewa tak? InsyaAllah tak. Kalau kita duit dah habis beribu-ribu sampai akan kita kecewa, macam manalah ni tak sembuh-sembuh penyakit dia. Dah duit beribu-ribu habis. Last sekali kita apa? Last sekali kita give up Kita rasa diri kita ni tuan-tuan sekalian dah tak ada harapan. Sampai kan ganggu kita punya ibadah. Nampak? Kalau kita masukkan benda ni dalam kehidupan kita, itu sebab ilmu ni, bapak sekalian, kita kena masukkan dalam kehidupan kita. Kalau tak, kita tak nak nampak dia punya kemanisan itu. Dia punya kemanisan apa yang kita belajar. Jadi kita ada penyakit. Semua orang ada penyakit. Ada penyakit yang singgah dekat diri kita. Nah, macam-macam hari ni tuan-tuan sekalian, dengan cara pemakanan kita yang tak betul. Macam-macam tuan-tuan sekalian dapat kat diri kita. Apabila kita dah melabur banyak ni tuan-tuan sekalian, lepas tu kita mengharap pula dengan kesembuhan. Kesembuhan itu makhluk. Kita mengharapkan kesembuhan. Faham tak? Bukan kita tak nak sembuh. Mana kesembuhan itu adalah makhluk. Nampak? Cantik bahas ulama ni. Nak bagi kita ni jangan terhalang ibadat kita daripada terima oleh Allah Ta'ala. Ada orang pergi klinik ni, makan ubat ni sembuh. Ada orang makan tak sembuh. Ada orang tuan-tuan sekalian pergi kepada pengamal perubatan, kena sampuk, kena tak sembuh. Ada orang pergi sembuh tuan-tuan sekalian, kena santau, kena itu, kena ini kan. Sampai kan tuan-tuan sekalian dia dah tak tentu lah. Sampai satu tahap dia ambil bondo yang Allah Ta'ala larang. Dia pergi kepada orang yang berubat ni, cara bukan cara yang dilulus ataupun cara yang disuruh dalam syariat. Guna jin lah, guna itulah, tangkal lah. Sampai kan dah tak boleh, dah tak sembuh dah sampai satu tahap.
Sampai satu tak dia tak boleh nak fikir apa dah tuan-tuan sekalian. Sampai diganggu akal fikiran dia, tak kira lah apa jenis perubatan, pakai jin Pontianak sekalipun, apa bondo sekalipun dia akan terima. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kebesaran makhluk tu dah bersorak masuk dah. Kesembuhan yang dia nak ni tak dapat ni tuan-tuan sekalian, sebab tu makhluk. Jadi dengan izin Allah bondo ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dia dalam usia kita di peringkat berumur ni lah kan, lepas 40 ni dengan izin Allah banyak penyakit masuk kan? sikit sampaikan kita tak tahan duduk hospital. Sampaikan tak tahan duduk hospital, bahkan sampaikan anak tak bagi omak masuk hospital sebab tak ada siapa nak jaga. Nampak sampai tahap tu. Allahu Rabbi, sampai tahap tu anak ada 8 orang 9 orang sampai tak mampu nak jaga omak seorang lah. Kalau adalah tuan-tuan sekalian kehebatan kebesaran Allah, dia tahu ini amanah dari Allah Ta'ala. Siapa anak yang terpilih jaga ibu ayah sedang sakit, satu kemuliaan, bukan satu kehinaan sebenarnya, satu kemuliaan. Kalau amak tu dah tua, dalam keadaan dia tak ingat rakaat sembahyang lah, kadang-kadang koncing bersepah, dah tua mana-mana, nak duduk mana anak pertama, anak kedua, kalau dia nak duduk dengan anak tu, satu kemuliaan. Kita jangan jadi satu bebanan. Nampak? Jadi kalau kita tahu benda ni tuan sekalian, dunia yang datang, kesusahan tu mana kita anggap ini adalah satu apa? Satu rahmat bagi diri kita. Kan tadi Ustaz beritahu, kalau amal kita tak cukup tuan sekalian untuk tampung dosa kita, ujian akan sampai. Betul tak kita punya akidah cantik? Tak adalah kita merapu, sumpah seranah dengan penyakit kita. Ataupun sumpah seranah dengan bodoh kita tak dapat. Memang kita nak ke benda tu tapi tak boleh. Kita tahulah tuan-tuan sekalian. Ini semua kerja Allah Ta'ala, kita kena terima ya Allah. Allah, ulama susun kitab Minhajul Abidin memang cantik tuan-tuan. Memang izin Allah kita sedar dunia yang masuk dengan isi dia boleh beri manfaat dan mudarat. Manfaat mudarat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Bagaimana susun atur daripada Allah Ta'ala. Kita bukan tak hidup atas muka bumi, kita hidup. Bodoh yang kita nak bukan semua yang dapat atas muka bumi ni. Bodoh yang kita nak. Bahkan tadi Ustaz itu bab kesihatan kan. Bodoh yang dapat banyak tampik kita pun gila lah. Tapi tak sombong juga. Kalau kita tak tahan lah, siap ke. Ada nak santau balik orang yang buat ni. Padahal kita tak tahu pun semua. Tak tahu pun. Nampak? Jumpa bomo asli, jumpa itu, ambil anak patung, main cocok-cocok macam tu. Daripada dia akidah yang betul, ambil benda campak itulah, campak inilah, buat benda yang tak betul, syirik lah, khurafat lah. Wa iyadzubillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta jauhkan diri kita tuan-tuan. Waktu sihat boleh lah, waktu sakit. Apa terjadi kepada pesakit COVID sampai tak tahan dia punya, tapi yang terjun tu yang terjun tak silap-silap orang bukan Islam. Sampai tak tahan tu Islam, bam terjun. Tak tahan dia punya penyakit tu. Ujian. Apa hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala uji dengan penyakit, siapa paling teruk? Nabi Allah Ayub alaihi salam. Apa penyakit Nabi Allah Ayub? Apa penyakit Nabi Allah Ayub sekalian? Kanser. Nabi Allah Ayub alaihissalam kanser otak tuan-tuan sekalian. Nabi Allah Ayub penyakit dia. Allah hebat Ayub. Sampaikan malaikat stres, sampaikan syaitan iblis yang menyusahkan Nabi Allah Ayub alaihissalam pun stres. Kuatnya iman Nabi Allah Ayub, yakinnya Nabi Allah Ayub alaihissalam dengan kesembuhan itu datang dari Allah. Redanya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nampak? Ya Allah. Itu dia usia-usia kita dah tua ni, bondo ni lah kena mainkan dalam diri kita. Kenapa tak sambung-sambung ya Allah? Kadang-kadang kita dah kadang satu tahap dah putus harapan untuk hidup. Dah tak nak hidup lah. So dah macam-macam buat tak jadi juga. Ya Allah. Jadi itu dah tuan-tuan sekalian. Macam mana ulama ajar kita jangan jadi ibadat kita tu, kita punya main ni nak jadi kesukaan Allah Ta'ala, asbab kita masuk syurga Allah Ta'ala tidak terhalang, diterima. Susah dokek dunia ni tuan-tuan sekalian. Allah akan kafarahkan dosa kita. Ustaz ulang balik. Kalau dosa yang lalu ataupun dosa yang kita buat tidak mampu digantikan dengan amal kita, Allah Ta'ala akan uji kita. Uji macam-macam lah. Tapi Allah Ta'ala uji, bahkan ulama minta Allah Ta'ala uji, bahkan Allah mengetahui, kita puja Allah Ta'ala ujian itu sesuai dengan iman yang kita tanggung. Tak lebih beriman yang kita tanggung. Bagaimana ujian Nabi, ujian para Rasul menyampaikan akan agama Allah Ta'ala,
bagaimanakah Allah Ta'ala uji sampai Nabi Nuh AS dakwah laila wan nahara, malam hingga siang, 950 tahun. Yang masuk Islam 83 orang yang beriman dengan Nabi Nuh AS. Lepas tu tak masuk Islam Kanaan, anak yang sulung pula. Allah Rabbi, ujian sedih ambil-ambil. Rasulullah bapa saudara yang jago dia lama, tuan-tuan sekalian, yang beri perhatian, yang beri kasih sayang dikala ayahnya tiada, ibunya tiada, datuknya tiada, dipelihara, tuan-tuan sekalian. Bagaimana Allah Ta'ala uji dalam keadaan tak Islam Abi Talib. Allah Rabbi, sedih tak? Sedih. Tapi tidak mengganggu akan ibadah, tidak mengganggu akan agama. Kita sedih ni ustaz tak, bukan tidak perlu bersedih. Hilang sesuatu atas muka bumi, bukan tidak perlu, silakan. Benda tu fitrah, sedih, gembira, duka, kecewa, fitrah. Tapi jangan rosak agama, itu lah. Contoh hari ni tuan-tuan sekalian, kona pada seorang yang makhluk yang toleh tu nanti kita bahas di bab dunia. Kita nak kepada benda tu tuan-tuan sekalian, sekali kita tak dapat, kita lepaskan apa yang kita buat. Lepaskan tudung, lepaskan itu, kecewa. Orang tak ambil kita, orang tak ni kita lepaskan tuan-tuan sekalian akan apa yang kita buat dulu. Itu sebab kebaikan yang kita buat ni lillahi ta'ala, bukan sebab orang ataupun sebab mana-mana tempat, mana-mana makhluk. Asal tak dapat benda yang kita nak tuan-tuan sekalian, kita akan lepaskan. Tak lantik dia jadi ni, tak lantik dia jadi ni, tuan-tuan sekalian. Tak lantik lagi sudah, tuan-tuan sekalian, bawa motor pakai seluar pendek. Nak tunjuk ke orang kampung, nak tunjuk ke orang ni, protes dia, kenapa tak lantik dia? Wa iyadzubillah. Allahu Rabbi. Nampak. Jadi bondo ni dengan izin Allah, tuan-tuan dan bapak sekalian. Apabila kita dapat bondo ni dengan izin Allah, jadi kita dapat makna zuhud ni tuan-tuan sekalian, kita dapat makna bondo ni untuk kita jadi tak ada kebesaran makhluk dalam diri kita. Berzuhud kita tuan-tuan sekalian, apa yang ada kita guna, kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan kita tak usaha, kita usaha dah. Lihatlah bagaimana tuan-tuan sekalian tenang hati kita. Penyakit datang ke, itu datang ke, apa bondo dengan izin Allah, kita selesaikan dengan satu-satu. Bahkan kita dapat sesuatu, kita tak akan kecewa, kita tak akan nyalahkan orang. Itu yang bertamu menurut ulama sufi ataupun tasawuf. Yang kedua, zuhud yang tidak mampu dikerjakan oleh seseorang hamba dengan spontan, iaitu perasaan dingin, tidak ingin terhadap sesuatu daripada dunia dalam hati orang zahid. Jadi bondo ni tuan-tuan sekalian, yang tidak mampu dikerjakan oleh seseorang hamba dengan spontan, dengan terus, iaitu perasaannya dingin, marah, tidak ingin terhadap sesuatu daripada dunia dalam hati orang zahid. Maka dalam dia hati ni tuan-tuan sekalian, kita nak dunia ni memang kita nak, tapi tak adalah masuk kehebatan, kebesaran dunia dalam jiwa kita. Memang kita nak, tapi kita tidak letakkan kehebatan, kebesaran itu dalam jiwa kita, dalam diri kita. Yang ada apa? Yang ada kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang nak ada dalam diri kita, supaya ibadat kita ni tuan-tuan sekalian, satu ibadat yang tidak menjadi penghalang, kita ni daripada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terima ibadat, masalah. Itu kalau kita ngaji bab akidah pula, bab tauhid pula. Dan apabila iman kita batal, mana segala apa yang kita buat tu Allah Subhanahu Wa Taala akan tolak. Apabila iman kita batal, segala apa yang kita buat itu Allah Taala tolak. Bila kalau kita nak perbaharui akan iman dalam sembahyang kita, itu sebab sembahyang, kono sembahyang, sebab dalam sembahyang itu ada syahadah. Kalau tidak tuan-tuan sekalian, akan hancurlah amal kita. Iman kita rosak, maka rosaklah amal. Apa jalan untuk kita perbaharui? Dengan sembahyang. Sebab dalam sembahyang itu ada syahadah. Jadi dalam bab zuhud keduniaan ni tuan-tuan sekalian, apabila kita faham akan kemahuan kehendak Allah Ta'ala, akan dunia yang Allah Ta'ala berikan, bahkan dunia ini pun makhluk Allah aturkan macam mana kita nak ambil makhluk ni supaya ibadat kita ni tidak rosak, ataupun supaya akhirat kita tidak rosak. Allah atur siap-siap. Cuma kita yang kadang-kadang tidak mengikuti aturan yang Allah Ta'ala buat. Itu jadi kelang kabut. Kemudian ulama sambung lagi. Kemudian zuhud yang mampu dikerjakan oleh hamba.
Kemudian zuhud yang mampu dikerjakan oleh hamba Allah itu adalah merupakan pendahuluan kepada mencapai zuhud yang tidak mampu dikerjakan oleh seseorang hamba dengan spontan. Jadi awal tadi, yang pertama tadi lah, mana kita berzuhud dengan keduniaan yang kita ada, apa yang kita boleh tuan-tuan sekalian kita ambil dan guna pakai, yang tak boleh kita biarkan. Kita tinggalkan benda yang tak ada, yang ada kita guna. Tak adalah kita sibuk atas keduniaan kita. Tak adalah rosak akan ibadah kita. Jadi itu orang yang zuhud, mana maqamnya tinggi, hebat. Itu mukadimah nak pergi kepada zuhud yang kedua tu, yang tidak boleh dikerjakan secara spontan. Maka apabila seseorang hamba melakukan zuhud yang mampu dikerjakan dengan cara tidak menuntut dunia yang tiada dalam miliknya, dia tak ada benda ni, dia tak tuntut benda yang tak ada pada miliknya, dan ia membahagikan apa yang dimilikinya daripada dunia kepada jalan yang diradai Allah, serta hatinya meninggalkan berkehendak dan berikhtiar untuk memiliki dunia kerana keseronokan dunia. Tinggalkan tuan-tuan, tak nak kemewahan, dia kecapi tinggal sebab nak kan redha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi satu, dia tinggalkan kemewahan dia sebab kemewahan dia akan merosakkan dia punya ibadah. Siapa sahabat yang popular ni tuan-tuan sekalian, yang kaya-kaya? Abdurrahman bin Auf. Terlewat masuk sembahyang masbuk, terlewat masuk masbuk, tuan-tuan sekalian, dia korbankan, dia masbuk sebab nak uruskan ladang dia. Masbuk sebab nak uruskan ladang, dia wakafkan habis semua ladang. Nampak? Itu hebat. Masbuk lewat masuk sembahyang, bukan tak sembahyang Jumaat, lewat masuk sikit lah. Sebab apa dia lewat masuk? Sebab dia punya tu lah, ladang dia tu. Jadi wakaf habis sedekah, wakaf habis semua ladang. Yang elok semua bagi orang, yang busuk dia ambil. Allah Ta'ala maha adil tuan-tuan sekalian. Sampai satu tahap, apabila orang dekat Madinah ini tuan sekalian kono penyakit, jadi Abdurrahman bin Auf tuan-tuan sekalian nak sembuh penyakit orang ni, kono makan kurma busuk tu, kurma yang tak elok tu, makan kurma tu, itu yang jadi ubek. Buat ubek, kaya-kaya balik Abdurrahman bin Auf. Nampak bagaimana kezuhudan dia kepada apa yang dia milik. Tak nak. Kita jangan tuan-tuan sekalian. Allah Rabbi, tak nak cakap lah kan. Kadang-kadang yang cakap ni pun sama. Nak bagi tahu kita ni tuan-tuan sekalian. Allah Rabbi. Jadi macam mana nak buat ustaz? Kita teruskan tuan-tuan sekalian, teruskan setakat mana kita boleh, untuk jadikan dunia ini jangan ada dalam hati kita melainkan kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Teruskan kehidupan kita, bukan kita lepaskan, kita tak nak dah buat benda sebab kita dah putus asa dengan diri kita. Salah. Putus asa dengan diri, putus asa dengan rahmat Allah Taala. Tidak, kita putus asa. Kita teruskan. Sampai kan sekalian, seorang alim ini dia buat salah, Rasulullah dah cerita, usah ulang balik. Dia buat salah, ambil barang jiran tanpa izin. Lepas tu dia bertaubat akan apa yang dia buat. Dia boleh minta halal lepas dia ambil tu, tapi dia dah buat sebelum itu. Bila dia dah buat sebelum itu, dia menangis sampai 20 tahun menangis. Taubat akan Allah Ta'ala. Dia beritahu, ya Allah, tak rasa diriku bertaubat. Nampak? Orang alim. Dosa tu dia buat, salah tu tak minta izin awal. Lepas dia ambil tu, dia minta izin dia jiran dia nak gunakan barang tu, guna barang tanah untuk tetamu datang rumah, ambil tanah jiran tanpa izin. Nanti dia nak minta halal, tapi awal dia buat tu jiran dia tak tahu. Itu sebabnya segala antara adab, jangan pakai barang orang tanpa izin. Memang kita boleh minta halal, minta ni, tapi awal kita dah buat dosa tu. Faham tak? Orang yang jaga betul-betul, awal dah buat dosa tu, awal dah buat salah tu, pakai barang orang tanpa izin. Ataupun nanti kita boleh minta izin, nanti kita boleh minta halal. Nampak? Kita faham nanti kita boleh minta halal, masalah kita selesai. Tapi orang yang berfikir tuan-tuan sekalian, yang betul-betul hati yang takut benar dengan Allah Azza wa Jalla, sampai satu tahap dia tak berani buat sebab awal itu dia akan buat salah. Faham tak? Macam mana keadaan ulama boleh menangis, orang alim boleh menangis sampai 20 tahun. Salah satu tu bertaubat tuan-tuan sekalian, sampai satu tahap dia jaga apa? Tak rasa lagi diri ni bertaubat. Ya Allah, hai.
Kita ni tuan-tuan sekalian tak tahulah istighfar. Kadang-kadang kita ni berpuas hati dengan taubat kita. Berpuas hati dengan taubat kita. Rasa dah bertaubat dah hebat dah ni. Hancur habis. Labu tuan-tuan sekalian nak beritahu ni sembilan bagi. Labu habis amal kita. Dan ia lakukan ketiga-tiga perkara ini hanya semata-mata kerana Allah dan kerana besar ganjaran pahala. Dan seterusnya ia memperkukuhkan lagi kemampuan zuhudnya dengan mengingati kebinasaan dunia. Mengukuhkan lagi, tak ada kehebatan dunia, tak ada kebesaran dunia dalam jiwa dia. Lepas itu dia memikirkan kebinasaan. Binasa apabila dia ambil dunia ni merosakkan ibadah. Saya ulang balik yang kita nak nyampaikan kepada orang mengenai zuhud ni, mengenai penghalang dunia ni, ambil dunia sampai merosakkan ibadah ataupun merosakkan akhirat. Itu yang masalah. Kalau kita ambil dunia, menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, silakan. Yang kita takut tu. Kita ambil contoh, kenapa orang kadang-kadang tak nak ambil jawatan? Sebab dia takut akhirat dia rosak. Macam Abu Bakar As-Siddiq, macam Umar Al-Khattab, sampai tak mahu kahwin, takut ibadat dia rosak. Tapi apabila Rasulullah SAW pun kahwin, jadi Umar Al-Khattab berkahwin sebab apa? Allah Ta'ala, kesukaan Rasulullah. Itu ada sunnah Rasulullah, itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kahwin Umar Al-Khattab. Takut Umar sebab takut rosak ibadah, sebab makhluk tu. Tapi apabila benda itu dilakukan Rasulullah, mana tuan-tuan sekalian, benda yang dia takut itu tuan-tuan sekalian, sebab ini sunnah Rasulullah, dah tak ada keraguan dah. Umar Al-Khattab. Abu Bakar As-Siddiq tak nak terima jawapan, tak nak tahu jawatan, takut tuan-tuan sekalian merosakkan ibadat dia. Tapi kalau dia tak ambil, siapa lagi nak ambil? Yang layak ganti Rasulullah. Jadi kita terima jawatan ni bukan sebab jawatan itu semata-mata. Sebab kalau kita tak ambil, siapa nak menyusun, siapa nak buat, siapa nak itu. Nampak? Sebab kita nak menyukakan Allah Ta'ala. Itu sebab kita ambil. Nak beritahu kita terima sesuatu benda ni tuan-tuan sekalian, tak ada makna yang lain, tak ada hal ehwal dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah ini adalah amanah dari Allah, ini adalah nikmat dari Allah, ini adalah kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda yang kita buat melainkan ini adalah untuk Allah dalam jiwa kita. Jadi kita pusing balik. Jadi kita ambil dunia ni dalam jiwa kita, ambil dunia sebab apa? Sebab ini adalah amanah dari Allah, sebab ini nikmat Allah. Kita ambil ubat sebab apa? Sebab ini adalah sunnah Rasulullah. Sakit ambil ubat, bukan makna kita tolak habis semua tuan-tuan silat sebab kita takut, kita tak yakin dengan Allah. Tidak, sebab kita manusia. Sebab dunia dia ada usaha, dia ada ujian, dia ada suka, dia ada duka. Itu sebab dengan jalan Allah, ulama beritahu, Rasulullah beritahu, kita boleh kuasai dunia. Yang kita hidup bukan kita nak kuasai dunia, kita nak perintah daripada timur ke barat, utara, selatan. Tidak. Mana kuasai dunia tidak membuatkan ibadat kita rosak, tidak membuatkan akhirat kita rosak. Itu je. Itu dah. Dia nak tolak dunia dan seisinya, bukan tidak ambil. Sebab ini tuntutan ilahi, ambil dunia, amanah dari Allah. Anak yang kita ada tu, kita ada isteri, takkan tak nak keluarkan anak. Anak ni satu apa? Satu nikmat, satu rahmat. Bahkan satu kita punya aset ataupun harta kita yang kekal abadi. Nampak tuan-tuan silai. InsyaAllah hatinya akan mewarisi perasaan dingin terhadap dunia. Perasaan dingin ni makna benci atas kehebatan dunia. Nampak? Dingin marah atas kehebatan dunia, masuk dalam diri tu. Tak nak. Semua apa yang dia buat ni sebab Allah Ta'ala. Rasulullah masuk Mekah macam mana? Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah. Macam mana Rasulullah masuk? Rasulullah masuk dalam keadaan dia punya kepala ni tunduk sampai kono belakang leher binatang tunggangan. Rasulullah beritahu apa yang ada hari ni memang waktu Fatah Mekah satu kejayaan yang hebat. Tak ada seorang musuh pun berani angkat pedang waktu orang Islam masuk Mekah. Satu kehebatan, satu kejayaan yang hebat. Sampai satu tahap Rasulullah itu ini semua daripada nusrah, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Adakah Rasulullah tidak susun strategi berperang? Rasulullah tidak susun strategi ekonomi?
Rasulullah tidak susun-susun akan kehidupan sahabatnya. Rasulullah biarkan begitu saja. Rasulullah buat sebab dunia ni tuan sekalian tampek bagaimana? Tampek nak cari apa yang kita nak, tapi jangan rosak kita punya akhirat. Apa kemahuan kita? Kadang-kadang kemahuan kita tak dapat, kadang-kadang dapat. Nampak? Rasulullah SAW. Rasulullah pun rasa gusar. Rasulullah pun tuan-tuan sekalian rasa tak tahan dengan perangai. Ada kalangan isteri yang membuat Rasulullah menyendiri khalwat. Masalah apa? Hafsah dengan Aisyah. Abu Umar bagi tahu sahabat bini wek macam ni Umar dia gusar mengajuklah Rasulullah tahu aku jadi macam ni jadi khalwat macam ni bersendiri ni sebab ulah isteri-isteri anak-anak kamu, isteri aku anak-anak kamu. Jadi rosak tak ibadat itu? Rosak tak ibadat? Rasulullah berputus asa kau tinggalkan dakwah? Tidak. Rasulullah SAW diuji dengan susah payah, orang Islam disusahkan oleh orang kafir Quraisy. Rosak tak ibadat Nabi? Rasulullah tinggal tak kerja tu? Tidak. Macam tu kita boleh kontra dalam diri kita, tak rosak kita punya ibadah. Macam mana sekalipun Ustaz ulang balik yang tadi, penyakit ke, kita punya ekonomi pandemik ni ke tuan-tuan sekalian. Nah, kita punya apa? Gaji kita kena potong ke tu itu ini banyak benda, nak bayar hutang kereta pun tak boleh. Jadi benda tu silalah. Benda tu nah kita hadapi. Tapi dengan syarat memang kesukaran itu ujian Allah Taala, imtihan. Lepas tu jangan rosak ibadah. Tak bayar kereta tak nak sembahyang. Tak boleh bayar kereta sampai kan tak nak sembahyang berjemaah. Tak dapat pinjaman kawan tak nak pergi masjid sembahyang berjemaah. Itu rosak ibadah. Itu jadi dungu, jadi bongok lah tuan-tuan sekalian. Rosak ibadah. Kalau hal ehwal makhluk pula dia ikut tu guru seorang dia. Ikut masya-Allah beriau ikut tuan-tuan sekalian dengan pakai sunat itu. Tiba-tiba tak guru ni buat hal. Tiba-tiba orang yang ajar dia buat hal. Sampai satu tahap lepas sorban, cukur janggut, tak nak masuk kuliah, tak nak duduk ibadah. Lepas dia punya ibadah habis. Bongok buat kerja sebab makhluk bukan sebab Allah. Nah, ajaran-ajaran yang diharamkan dekat negara ni salah satu Al-Arqam. Apabila tuan-tuan sekalian diharamkan Al-Arqam dekat negara kita ni sampai satu tahap ada Johnny yang buang sunnah, buang kopiah, buang sorban, buang janggut, buang jubah, tak nak pergi sembahyang berjemaah, kecewa dengan pembawakan Al-Marwah Syaib. Kecewa dengan pembawakan sampai kan rosak dia punya ibadat, rosak kamu ni rugi habis. Itu sebab dengan izin Allah kita kena faham sungguh-sungguh yang kita buat ni bukan sebab makhluk, sebab Allah Taala. Riwayat nampak tak? Sonyak sunyi ini nampak tak? Dengan izin Allah. Macam tu keadaan Jadi kita tidak mengharap kehebatan kebesaran makhluk, hanya saja kehebatan kebesaran Allah Taala. Ada orang kecewa dengan isteri, bunuh diri, kecewa dengan isteri, tak nak kahwin sampai lebih-lebih. Punah kalau nah tak adalah cinta dia dengan abang seorang, dengan sayang seorang abang, takkan kahwin. Itu waktu awal-awal meninggal, dah lepas sunyi carilah. Jadi bahkan kadang-kadang kita dikecewakan oleh anak-anak kita kan. Kadang-kadang hari ni kan kecewa dengan anak, give up gitu sekalian, menyosah dia ada anak macam kau. Sebab kita ada zuriat, sebab itu sunnah Rasulullah. Sebab itu kahwin, sunnah Rasulullah. Sebab kita semayang, sunnah Rasulullah. Sebab apa maghrib tadi imam buat 3 rakaat? Sebab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam baham 4 rakaat batal semayang sebab bukan sunnah Rasulullah. Jadi kehidupan kita ni tuan-tuan sekalian, kita nak kosongkan daripada kehebatan kebesaran dunia dan seisi. Bukan tak ambil tahu. Kalau tuan-tuan cakap tak ambil dunia, tak adalah berekon macam ni, berkapet macam ni, dengan bosa masjid tuan-tuan sekalian, selesa, betul tak? Kalau tak ambil dunia kenapa tak nak bontang dan rumput mati kat sini tuan-tuan sekalian? Dengan tak ada rekon, tak payah biar panas macam tu, bumbung pun tak payah lah, hujan-hujan tak ada masalah lah benda ni. Ini mana kita ambil lepas tu kita manfaat. Penuhkan surau, penuhkan masjid. Kita buat sesuatu ibadah bukan sebab bondo tadilah, sebab Allah Subhanahu wa taala. Nak mengajuk kojak-kojak lepas tu datang balik. Sebab hati manusia mengajuk khalwat dulu. Memang sahih khalwat, menyendiri dulu baru datang balik. Imam Ghazali rahimahullah taala sampai tak nak berputus dengan dunia.
Sebab orang nak pakai Al-Ghazali ni, nak bagi itu, bagi ini, sampai kan dia kunci, dia beruzlah, kunci daripada dalam. Tak nak orang ganggu, tuan-tuan sekalian. Orang koja dia, orang nak bagi itu, nak bagi ini, nak bagi kehebatan, kebesaran, sampai satu tahap dia tak nak berurusan dengan dunia, kunci dia dalam. Dunia cari dia. Nampak? Itu yang betul-betul tidak mengharap kehebatan, kebesaran makhluk dunia. Jadi kalau kita bercerita dongeng memang seronok nak amal itu sebab kita mahukan taufik dari Allah Ta'ala. Mana kekuatan Allah Ta'ala beri kita kekuatan. Ilmu dah ada dah. Yang penting yang kedua sampai kekuatan itu. Kekuatan supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk kita amal apa yang kita belajar. InsyaAllah sampai sini. Muka surat 80. Masya Allah. Sampai satu tahap tuan-tuan sekalian. Sampai sini. Ustaz bahas dalam sambungan halangan bertajarud, berzuhud ke atas keduniaan. Okay, jadi Ustaz ulang balik apa yang ulama nak sampaikan kepada kita tuan-tuan sekalian. Dunia ini adalah tuntutan tapi jangan kita jadi dunia ini maksud hidup kita. Jadi kita usahalah yang sebaik yang boleh, yang lebih elok tuan-tuan sekalian. Kita guna apa yang kita ada, kita tidak memikirkan apa yang kita tak ada. Kita tidak memikirkan apa yang kita tak ada. Jadi kita ambil apa yang kita ada, bondo yang kita tak ada ni, mahupun kita usaha dapat ataupun tidak, kita tak fikirkan, cukuplah apa yang ada. Asal apa dia nak bolo dia punya akhirat. Takut banyak masuk kemewahan-kemewahan dan lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terbaik. Orang yang berzuhud, kata Rasulullah SAW, ibadat 2 rakaat orang alim dan orang yang zahid itu lebih baik daripada ibadat orang yang tidak ada ilmu. Dan orang yang tidak zahid itu dia ibadat sampai habis umur dunia, mana sampai kiamat dia ibadat lebih baik 2 rakaat solat orang yang orang yang zahid, orang yang berilmu, kata Rasulullah SAW. Bosan tak? Bosan. Lepas ni balik jangan pergi ambil Quran koyak rabak kan, tak payah. Buat macam biasa hidup dan sekalian. Tetapi apabila kita nampak makhluk kereta, kita nampak itu ini, kita tak ada kebesaran apa melainkan kebesaran Allah Ta'ala. Mana kita ambil? Tak ada masalah ambil. Dunia ni tak ada masalah ambil, tapi jangan rosak kita punya akidah, jangan rosak kita punya ibadat, jangan rosak kita punya akhirat. Zuhud kita berpada-padaan dan sekalian. Kan kadang-kadang macam mana orang yang kaya-kaya, ustaz ada itu, ada ini, ada pangkat itu, tak ada masalah asalkan tak rosak ibadat. Tak ada masalah asalkan tak rosak ibadat, asalkan benda itu tidak menjadi penghalang ibadat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kaya ni dia keluarkan zakat, ada orang yang kurang berkemampuan dia terima zakat. Kalau orang kaya semua tak ada orang yang susah, siapa nak terima zakat itu? Mana tak habis lah benda tu. Ada kiri, ada kanan, ada isteri, ada suami. Kita cari duit, habis duit siapa? Bini kita. Itu sebab bini nak apa-apa jangan marah. Soda kan dia, faham tak? Banyak orang belanja dia ni, kita marah. Memang itu sifat dia. Memang itu Allah Ta'ala buat. Ada yang cari, ada yang habis. Kalau cari, siapa nak habis kan? Kalau semua menego, doktor rasa ni semua dah rasa pula. Kalau Semenjaya ni, Semenjaya Selatan ni semua menego. Semua menego, tak pun nak uli. Jadi Masya Allah tuan-tuan sekalian, asalkan tak jadi najis ataupun asalkan tidak rosak kita punya ibadah. Itu dah. Jangan jadi dunia ini penghalang tapi penghalang dunia ni, kalau kita jadi dunia ni masuk hidup. Itu dia punya main ayat-ayat pertama dia. Itu pokok dia. Jadikan dunia ni masuk hidup dalam kehidupan kita. Supaya orang bukan Islam, tak ada dunia dalam diri dia memang tak boleh hidup, elok dia mati, itu bukan gitu. Itu bukan orang yang beriman. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Sama amal orang beriman kaman kana fasiqa dengan orang fasik. Allah jawab la yastawun, tidak sama sekali. Jadi dengan izin Allah itu deh, abang, ibu ayah sekalian, mudah-mudahan kita dapat faham apa yang kita belajar hari ini. Sesungguhnya kefahaman itu datang dari Allah Ta'ala. Kalau nak minta saya faham, memang saya tak ada kemampuan. Saya semua sampaikan ya. Yang bagi faham siapa? Allah. Kita cari kefahaman dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah boleh faham. Kalau itu sebab kita bonci dengan kadang-kadang malahlah dengan ustaz ni ceramah tak faham. Kita cari kefahaman makhluk, bukan kita cari rahmat. Kalau kita cari kefahaman makhluk, tidak boleh beri kefahaman. Beri kefahaman siapa? Allah.
Kalau dapat ustaz tu ngajar, kita dapat kefahaman ini satu rahmat Allah Ta'ala. Nampak? Itu sebab dengan izin Allah tuan-tuan sekalian, tak masuk-masuk dalam jiwa kita belajar. Nah, dah habis kitab 2 kali ulang tuan-tuan. Nah, tengok sini, tak boleh-boleh lagi sebab kita cari makhluk, kita tidak cari Allah. Macam contoh last ni, macam cerita seorang ni jamaah tu tabligh kan. Dia cakap, saya keluar 3 hari ni, memang saya dah tengok dah, memang tak ada apa-apa. Keluar 3 hari ke 40 hari, 4 bulan, memang tak ada apa-apa, memang sia-sia. Sebab dia cari masalah, dia cari salah orang. Lepeklah salah jawapan ni. Kalau dia cari rahmat Allah, nak belajar cara buat dakwah, nak ngaji hadis, nak ngaji ta'lim, nak buat itu, nak belajar dakwah pergi rumah orang, akan dapatlah rahmat kasih sayang Allah. Sebab kita cari salah, duduk ta'lim cari salah, memang dapat salah. Orang pergi umrah, sebab apa tidak dapat amal suatu berada dekat Makkah Madinah. Kadang-kadang pergi umrah, pergi haji, nak tengok servis. Acik pergi dah 7 kali dengan sini, nak tengok servis ni pula. Memang balik dapat servis. Itu sebab tak lakik dia punya ibadah. Sebab niat itu tuan-tuan sekalian dah lari. Jadi sama juga kita, apabila dengar sesuatu benda, kita mahukan kefahaman itu datang dari Allah Ta'ala. Kalau kita dengar tak faham, tuan-tuan sekalian, itu ini mana kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Lepas tu kita akan dengar lagi dan lagi, kita tidak berputus asa. Itu tak rosak ibadat tu. Nah, ini je ni sekali dengar tak faham, langsung tak nak dengar, dia berputus asa, habis rosak ibadah, rosak dia punya akhirat. Lagi dan lagi tuan-tuan, lagi dan lagi sampai Allah Ta'ala tarik nyamuk itu. Itu kojo kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku jadikan jin dan manusia hanya ibadah kepada aku. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi. Nah, seronok kita ngaji ni tuan-tuan sekalian. Jadi tak cukup masa. Jadi kita sambung lagi insya-Allah dalam muka surat 80. Kita lihat tuan-tuan sekalian bagaimanakah dunia ini menjadi penghalang dan apakah jalan penyelesaiannya. Sekian saja aku liqauli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu